Ya. Takbir. Allah. Kenapa kita bercakap belakang kursi ni sebenarnya? Iya. Betul lah. Tak, saya pun pelik juga. Tak dijemput pada tadi. Wah. Tak apalah. Baik Ustaz. Sila. Silakan. Silakan Ustaz. Silakan. Yeah. Baik, Ustaz. Baik-baik, satu backup kita dah datang. Ustaz, nanti kita nak tanya soalan lagi tapi tak cukup quorum lagi ni. Tak cukup, saya kena panggil ramai-ramai nak backup saya ni. Boleh. Silakan. Panggil lagi, seorang ustaz lagi. Okey. Silakan. Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Ya. Khairi. Ustaz. Ramainya. Ramai peminat. Mana, Sabar. Belum keluar lagi. Sabar, belum keluar lagi. Oi, dah keluar dah. Oi! Kan dah kena jerit. Allahu Akbar. Kuatnya bau gegat. Oh, sini. Yeah. Dunia berite mohabbatin. Saya dah kena terkah pula ni. Silakan. Ustaz tak ada apa-apa nak intro, Ustaz? Nyanyi sikit ke Ustaz? Bagi nasyid satu. Kod E. Halo. Oh, halo. Amboi. Hello. Line tak clear ayam? Halo. Kau ajak tu. Aku boh nerajang di rumah. Kalau berpecah pun Syiro malam ni. Silakan Ustaz. Ingat ni. Gelak. Nak gelak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aku tak mau. Aku nak ceramah ni. Wah, nak kata lupa. Wahai anak muda. Malam ini begitu ramai. Tetapi ingat seorang anak muda nama Fadalah bin Malik. Suatu ketika dia masuk Islam bukan kerana cinta Nabi. Dia berjalan untuk bertawaf di Kaabah. Tiba-tiba dalam hatinya untuk membunuh Nabi. Ketika itu Nabi SAW bertawaf. Ketika itulah Fadalah dalam hatinya untuk menikam Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW seorang yang hebat didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, di belakang sana ada seorang anak muda untuk bunuh kamu. Nabi tuan-tuan mengalihkan mukanya. Bukan saja kalih dengan badannya. Lalu Nabi kata, wahai Fadalah, apa ada dalam hati kamu? Terkejut Fadalah dalam hatinya untuk membunuh Nabi. Lalu terkeluar daripada mulut Fadalah, dalam hatiku hanya zikir dan tawaf. Rupanya dia nak bunuh Nabi. Jalan lagi tawaf. Itulah yang matlamat untuk bunuh Nabi. Nabi tanya, apa ada dalam hati kamu? Dia kata, dalam hatiku hanya zikrullah dan tawaf. Sekali lagi pusing, dia nak tikam Nabi. Nabi pusing, apa ada dalam hati kamu? Lalu dia kata, dalam hatiku hanyalah Rasulullah dan zikrullah. Nabi memegang akan dadanya. Lalu Nabi berkata, ya Allah, kau berilah hidayah kepada Fadalah. Fadalah kata apa? Ketika Nabi memegang akan dadaku, orang yang paling ku benci ialah Muhammad. Aku nak bunuh dia. Tiba-tiba bila dibaca berikan hidayah, Nabi SAW angkat akan tangannya. Tuan-tuan, wahai anak muda. Lalu Fadalah berkata, orang yang paling ku sayang pada ketika itu tiada lain ialah Muhammad Rasulullah. Sayangnya Nabi. Untuk khas pada tuan-tuan, satu lagu saya nak main untuk tuan-tuan. Boleh? Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getit perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbanan
cinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Allahu Akbar. Demikianlah lebih kurang yang Ustaz Abdullah Khari sebut tadi sebagai satu persembahan. Jadi mungkin ada apa-apa komen ke soalan ke. Tadi saya tengok tuan-tuan seronok dengan Syarul, dengan Ajak, dengan Yana. First time dengan ni dua orang dah biasa dah. Dengan Yana first time bagi saya lah. Jadi insyaAllah mungkin ada apa-apa yang boleh dibincangkan, silakan. Jadi sebenarnya macam ni lah Ustaz. Ya, ya. Tadi sebelum Ustaz masuk tadi, kita ada buat satu sketsa pasal orang muda yang jahat dan juga yang baik. Tak payahlah tunjuk aku tu watak aje. Aku tak tunjuk, aku macam gini je. Yang jahat dan juga yang baik yang telah mengurat seorang gadis yang cantik jelita. Jadi nak tanya Ustaz, sebab zaman sekarang ni kita tengok memang selambalah orang lelaki yang belum berkahwin dengan wanita dia bawa naik motor macam gitu je. Jadi apa pandangan Ustaz tentang zaman remaja sekarang Sekejap, ini? biar saya ulas sikit. Soalannya macam ni Ustaz, biar saya ringkaskan. Sebab ni sembang banyak-banyak sebenarnya dia punya kunci dia tak cakap. Sebab faktor umur sama orang tua. Tadi Ustaz, watak yang jahat tadi dengan watak yang baik, ni senang cerita macam ni lah Ustaz. Macam mana cara kita untuk menegur orang perempuan? Biasanya kadang-kadang ada yang menegur, "Hai baby, wait." Ada macam tu. Kan ada yang Assalamualaikum wah, tapi perempuan tak layan pula. Okay. Macam mana sebenarnya Ustaz? Ustaz Abdullah, silakan. Wah. Senang dia punch, kau tengok. Penat kita cakap sikit je. Banyak sama. Untung banyak hang. Payment lebih. Cakap sikit. Tak apa. Bagus. Saya jawab. Tadi saya jawab. Okey, dalam bab dalam Islam untuk jadi orang yang berjaya, dia ada halangan-halangan, cabaran-cabaran. Betul atau tidak? Somebody nak berubah hidup. Seseorang yang nak berhijrah ke arah baik. Makin ada niat dia nak berubah, makin cabaran tu mendatang. Betul tak Yana? Yes. Betul, saya setuju. Apa Ju? Setuju Ustaz. Tukar nama pula aku jadi Ju dah. So, benda-benda macam ni Allah saja buat. Because kita ni hamba Allah. Because Allah saja buat. Dulu masa kita dalam kemaksiatan, tiada apa-apa kesakitan. Aku bagi penampak ke? Dulu sebelum kita berubah, hidup kita nampak indah. Bila dah berubah, macam-macam ujian datang. Pasal kita ni hamba Allah. Orang buat maksiat, kalau dia nak menari 24 jam, tak pernah letih. Tapi kalau dengar ceramah, mengantuk. Nampak tak? Ni contoh. Orang nak buat benda-benda yang pelik-pelik, tak ada masalah. Tapi nak berubah, masalah. Contoh, ada orang mengadu saya, Syarul, Ajak. Ni contoh saya ambil sikit lah. Dia kata, dulu masa saya duk mengaruk, duk merapu, haram, tak pernah sakit. Sejak saya start solat semayang aja, pi klinik, tengok ada sakit jantung, sakit buah pinggang, semua ada. Pula. Ya. So jawapan daripada ini adalah tanda-tanda kita jadi orang baik. Tanda-tanda jadi orang baik. Makna ada ujian. Contoh dia, sketsa ataupun drama pendek tadi ni berlakon Yana Syamsuddin, Syarul dengan Ajak tadi ni nak menceritakan bagaimana kita dan suasana. Sebab tu orang remaja, adik-adik, saya tengok nampak orang muda, Nabi berpesan ada dua benda, antaranya rakan dan suasana.
sahabat dan environment. Cukup penting. Kalau sahabat kita baik, suasana tak elok, tetap tak baik. Kalau suasananya baik, kawan tak baik, dia jadi tak baik. Sebab apa? Kaedah berkata dah, bila bercampur tak baik dengan baik, jawapannya apa dia? Tak baik. Idza ikhtalata bainal halali wal haram, ghulibal haram. Bila bercampur benda baik, benda yang tak baik, jawapannya apa? Tak baik. Sebab tu Nabi pesan kepada mak bapak, kalau kamu nak tengok agama anak kamu, tengok dengan siapa dia kawan. Subhanallah, tengok malam ni. Malam ni kita orang kata sambut apa nu? Countdown. Kita buat juga, kita bukan nak meraihkan malam tahun baru ini. Cuma mengambil ruang dan peluang. Ruang apa dia? Pihak kerajaan negeri Selangor dah luluskan bajet peruntukan untuk buat pada malam ini. Peluang apa dia? Dakwah kita berjalan. Kita ajak artis-artis yang terkenal kita ni, ajak Yana malam ini untuk bincang tentang diri kita, bagaimana kedudukan pada hari ini. Betul. Berbalik soalan daripada, memang cabaran. So, kadang-kadang bukan walid, adik-beradik kita bersama juga. Betul, Ustaz. Macam mana nak tegur? Dalam Islam ini, kaedah berlembut ada benda yang boleh dibincangkan. Contoh berlembut, bukan berlembut mana hak sotong macam yang you selalu dah buat tu lah. Yang dia, saya tak pernah buat macam memang, tu, dia pernah buat. Memang dia, semua dia boleh buat. Ya, ni. Jenis Apa ni Ustaz? Jenis makhluk asing. Jangan, bulu ketiak atau bau dah ni. Tahu apa sekalian? Maknanya, bab ini, Nabi sebut, ad-dinu an-nasihah. Agama ini nasihat menasihati. Kalau dengar dalam Redisina pagi-pagi, saya ada sebut 7 suku pagi, macam mana nak tengok keadaan seseorang. Contoh dia. Contoh. Seorang pegawai jalan raya. Dia tahan kereta, tahan kereta saya ni. Ya saya. Cermin gelap. Oh. Lalu dia kata apa? Dia tengok lesen semua komplit. Dia tengok cermin gelap, dia kata, ini kata siapa ni? Ni contoh. Ni kata siapa ni? Saya kata, kata saya lah. Ni cermin gelap ni. Biasalah cikgu, gelap panas. Ni yang pakai cermin gelap ni, kata penjenayah aja kata dia. Agak-agak sesuai tak skrip tu? Tak sesuai. Apa jadi? Mesti kita marah balik. Marah. So kena ingat, walau dah kena orang tu buat maksiat kali, dia minum arak. Apa ni, tak ada otak akan minum arak, ini haram. Memang jawapannya pelempang dapat sebiji. So ada cara dia kena buat. Cara dia. Sebab itu saya ingat arwah Yus Jambu. Ya, kita doakan moga-moga di semadi dalam keadaan dapat rahmat daripada Allah. Dia selalu calling saya. Dia tanya, Ustaz, boleh tak Yus nak buat macam ni? Boleh tak Yus nak buat macam ni? Dia kata, Yus nak buat, Yus nak belawak, tapi kena ingat, Yus sebagai orang Islam, kenalah adakan mesej pada lawak tersebut. Faham tak faham? Sebab apa? Everybody is da'i. Kita semua pendakwah. Walau nampak ya. Saya baik tak tercucuk pendakwah sebelah tu. Risau tercucuk. Jadi kita ni kan. Makna kita semua pendakwah. Maknanya apa dia? Buatlah sesuatu yang terbaik. Sebab tu ulama kata, kalau nak benci saudara kamu bencilah perangainya. Awak jangan benci peribadi dia. Detektif Conan. Ya. Detektif Conan. Macam itulah bunyinya. Awak ni kan Naruto Shippuden ya. Bunyi dia gitu. Maknanya cara kita buat itu maknanya sesuai. Contoh dia. Dulu Yana dia agak lain. Hari ini memang cukup melainkan. Sebab apa? Wanita ini lebih cantik, lebih indah jika dia hidup bersyariat. Betul atau tidak? Memang nafsu tengok seronok. Bila tengok ni, kita rasa seronok dan rasa bangga. Ini satu contoh. Siapa beritahu kat dia? Hidayat bukan kerja kita, tapi milik Allah. Termasuk dua-dua mamat sebelah ni. Ya, yang Bangladesh ni, yang Nepal semua ada. Makna apa kita? Mana dia berlawak bila ke dia. Ustaz, tapi ingat, ya. Takkan saya nak bertudung. Ini contoh. Ya, contoh. Artis kuku panjang.
artis bulu panjang. Nampak? Contoh. Ini bagus. Misai dia trik sebab ini sunnah. Ada orang misalnya kalau minum air kena angkat dulu. Ada orang misai dengan janggut ni sampai tutup muka. Ini bukan sunnah. Tiba-tiba dia seorang artis. Dia kata apa? Dia buang, dia buat. Dia kata ini sunnah Nabi. Dia bukan ustaz. Bukan ustaz. Sebagai komedi. Orang buat lawak. Tapi dalam dunia lawak dia orang apa dia? Nak nasihat dia orang. Bentuk lawak boleh jadi. Yana dengan cara yana. Ini bagi contoh dia. Wallahu ta'ala alam. Ya. Betul. Faham tak faham? Faham Ustaz. Dah, faham. Berani nak jawab tak? Terima kasih. Kena caranya. Kena cara dia, Yana. Betul, Yana. Bukan main sergah je. Kata Ustaz. Betul tak Ustaz? Betul, Ustaz. Ustaz. Ustaz senyap je tadi. Ya, habis modal. Habis modal. Tak apa, ada satu soalan. Ustaz Abdullah ni, Ustaz Abdullah ni dia pemalu. Pemalu apa? Tambah. Masuk. Dia selalu. Kau jangan minta dia jerit. Saya selalu Pokok haram kan makro. Suara yang kuat. Oh, suara kuat. Takut saya, Ustaz. Hati ada taman. Oh, ya. Lama tak jumpa. Dia gelak tu. Saya tunggu Ustaz Abdul. Tak nak soalan. Ni Ustaz. Dia gelak tu. Okey, Ustaz. Soalannya tadi ajak ada. Ha, benar. Ajak Wawan naik motor sama-sama. Tapi kami baru je nak kenal. Boleh ke Ustaz? Boleh ke, Ustaz? Boleh. Oi. Tak ada masalah. Naik motor, kemudian letak ni di tengah. Push. Susah saya nak lap Ustaz. Kalau tak boleh, jangan duk naik. Baik letak lembu seekor tengah tau. Bubuh apa nama ni? Speaker. Monitor ke apa ke. Tu di tengah, bawa. Berat, Liana jatuh dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Ingat, cinta ni benda biasa. Cinta kepada Allah lahir daripada hati. Cinta kepada Nabi lahir daripada hati. Cinta dengan manusia lahir daripada hati. Tapi cinta itu tak akan kekal jika sekiranya dia tak disuburi dengan kasih sayang. Sebab tu, ada orang bercinta, saya nak tanya pelajar-pelajar ni, adik-adik ni. Alhamdulillah hari ni ramai anak muda. Dulu ni zaman saya, zaman Ustaz Aslin, saya umur 47. Syirul berapa? 18. Malam tadi bawa akhir balik. Saya nak masuk 30 Ustaz. Ya belum. Jadi akulah yang paling tua. Kena hormat aku. Padan muka. Memang nampak lah. Dengar nasihat orang tua. Ya. Tahu mana tadi pi dah, lupa. Mana tadi? Dekat sana tu. Dengar nasihat orang tua. Dekat nasihat orang tua. Kacau, lupa. Biasa. 47 tahun. 47 tahun. Tak, kena ingat. Faham Ustaz paling tua. Dalam kita berdakwah ni. Ni muda. Aku ingat dah. Okey tadi. Nanti dulu. Dalam berdakwah ni banyak halangan-halangan. Betul. Ujian paling hebat bila yang ni duduk sebelah. Aku pening. Oh, dia. Betul. Tak pernah forum lagi perempuan duduk sebelah. Bini aku duduk belakang, ketak nak mampu. Tahu takut? Aduh. Alhamdulillah ujian dapat ditempuhi. Saya rasa saya kena letak speaker kat sebelah ni. Anak muda dulu zaman saya kan, tak ada ceramah, forum, tak ada macam ni Ustaz, betul tak? Betul. Anak muda yang datang, Alhamdulillah 60 tahun ke atas. Yang dengar tu kan, kalau lah zaman tu saya ada, saya bawa, garanti semua syahid. Tapi Alhamdulillah anak muda semua. Hebat. Betul, hebat. Kita terkekeh macam mana pun, tak jadi apa, tengok ni. Tak jadi apa. Hebat. Hai! Nampak, relax. Tengok anak muda datang, pakai nampak, seluar jin. Hari ni, jin tak ada seluar tuan-tuan di sini. Datang dengan ceramah, kepiah pun tak pakai, nampak? Anak muda, spender pun tak pakai apa? Pakai spender? Saya boxer. Nampak? Menunjukkan kehebatan tuan-tuan. Tapi hebat ini, kita kena lahir cinta dengan Allah.
Kita buat program macam ni. Alhamdulillah anak muda datang. Tuan-tuan tengok, saya bawa dengan motor besar. Diberi saya bawa, rupanya motor besar ni kena bawa laju. Kalau bawa slow, telur masak. Sebab terlalu panas. Duk gelak apa? Mengikut sains yang ada telur, lelaki ke perempuan? Lelaki menghasilkan sperm, betul tak? Perempuan menghasilkan ovum. Ovum tu disebut end egg. Jadi yang ada telur lelaki ke perempuan? Saya tanya Ciro. Yang ada telur lelaki perempuan? Pertengahan. Kalau pertengahan, lama tak jumpa. Tanya ajak. Ajak. Yang ada telur lelaki perempuan? Apa jak? Perempuan, Ustaz. Saya terpaksa jawab ni. Jadi dia tak ada telur. Saya tak sangka, Ustaz. Berapa tahun kawan hang tak ada telur? Hei, teruk betul ya. Hang gelak apa? Dia apa tak ada telur apa? Sabar. Ustaz berani jawab soalan. Tanyalah Ustaz ni. Tanya. Jangan tanya, selak terus. Dia bukan pakai seluar. Ada. Tuan-tuan, nak lahirkan cinta tuan-tuan. Alhamdulillah bagi motor besar. Saya bawa motor besar. Dulu tuan-tuan, anak muda tak akan datang sini. Kecuali apa? Ada konsert. Ada buat program yang melalai. Tapi hari ini, hebat anak muda Shah Alam. Boleh datang malam ni. Bagi tepukan gemuruh. Alhamdulillah. Dan saya yakin tuan-tuan, mereka datang bukan kerana Ustaz Abdullah Khairi. Bukan kerana Ustaz Aslin. Bukan kerana Yana. Bukan Syiro, bukan Ajak. Bukan UAE. Tapi kamu datang ingat kerana apa? Bila datang kerana Allah, dia akan datang ikhlas. Ada orang tanya saya, Yana, ikhlas tu apa? Ikhlas bukan ditunjuk. Contohnya saya kerja, isteri saya kata, bang, saya nak buat cakotiau hari ni, udang besar, kerana hari jadi abang. Saya balik kerja, tengok Pak Gad lambat angkat tu. Woi! Angkat! Cakotiau! Balik, cakotiau. Tiba-tiba isteri telefon. Assalamualaikum bang. Tak jadilah bang. Kenapa? Kerana tak ikhlas lah bang. Boleh tak? Ikhlas tak ikhlas, dia akan datang selepas tu. Sebab tu wahai anak muda, hadir program ini. Dia akan datang keikhlasan lepas tu. Bila ikhlas, insya-Allah larangan Allah kita akan jauh. Larangan Allah kita tak akan ikut, tak akan buat seperti mana Allah larang. Kita akan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin anak muda ini orang yang terhebat, orang yang terbiasa insya-Allah. Cukup sekat tu. Kena dekah senyap tu. Betul. Tak ada soalan dah. Alhamdulillah. Boleh bayar. Boleh bayar. Belum lagi. Ada banyak soalan lagi. Banyak soalan sebenarnya. Nah, tapi bagi jak. Saya dah terkedu. Saya tak nak jawab soalan lagi. Cuma saya nak offer lah. Lepas ni kalau gas habis kat rumah nak masak telur, jumpa saya Ustaz. Saya ada motor besar. Yana. Ni Ustaz. Saya dengan Yana ni tadi, kita orang plan. Kita orang cakap, macam mana cara nak mengurat ni Ustaz? Tadi tu kita dah tegur cara macam tu. Macam mana pula dengan cara yang dekat Facebook tu Ustaz? Boleh ke kita cari jodoh ni melalui Facebook? Contoh yang pok-pok, yang usik-usik ni. Cuit. Kerana tak perasan dah 2 tahun ada orang cuit aku. Cuit balik. Tapi dia melayan Ustaz dalam Facebook. Boleh ke kalau kita tak mengenal peribadi orang tu, terus keluar berjalan Terus sama? Terus kahwin terus. Ajak kahwin. Boleh ke Ustaz? Boleh ke Ustaz? Ustaz Dah jangan ulang lah. Boleh Ustaz? Boleh Ustaz? Boleh tak? Boleh tak? Boleh Ustaz. Dah semua main boleh ke? Ustaz jawab. Okey. Ini saya kata dari sudut perkembangan masa ataupun zaman. Contoh dia, dulu mungkin nenek dan atuk, Syarul dan Ajak diperkenalkan oleh orang tua. Betul tak? Betul. Zaman Syarul dan zaman Ajak mungkin dengar sendiri. So kita kena memahami tentang suasana. Dulu tak ada handphone. Sekarang ada handphone. Lalu handphone ni digunakan dengan pelbagai cara. Dulu tak ada iPad ni. Ada tu desktop yang besar tu, kalau jatuh atas kaki memang kena potong.
Ini contoh dia. Jadi nak bagi tahu dalam bab cinta tadi ni, sebenarnya Islam tak melarang percintaan. Islam tak melarang percintaan sebagaimana Islam tak larang hiburan. Tetapi dalam Islam dia ada hudud. Dia ada had dia. Dia ada divider dia. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Contoh, dia nak bawa makwa, pakwa dia mari dengar ceramah. Dengar ceramah benar baik. Dengar ceramah benar baik. Tetapi contoh tak bolehlah berdua naik motor dua-dua pegang peluk, itu haram. Matlamat tetap tidak menghalalkan cara. Mungkin ada orang lain naik kereta, ada adik lelaki ataupun yang mahram dengan dia. Maka mari dengar ceramah, balik dengan cara yang baik. Tak ada masalah. Atau nak bersembang juga, gunalah perantaraan, mungkin ada mak dia, ayah dan sebagainya. Ini dalam peraturan cinta tadi ni. Cuma nak bagi tahu, jangan sampai peringkat melampaui batasan. Ini kita minta jauh, na'udzubillah min tadi. Memang zaman sekarang ni Ajak dan Syarul memang tak boleh lari benda macam ini. So, macam Ajak tadi, jangan layan kalau benda ni bawa kepada ketidakbaikan. Tak payah bukan takat hampa, kami pun orang mengorak. Ui. Ni bukan saya ni. Saya ni biasalah. Ustaz belah kali orang mengorak, tapi kalau dia layan habis. Jadilah. Saya masalah. Dia tulis ustaz, saya suka ustaz. Ustaz, tak apa, kita pun layan. Layan. Lah kali boleh jumpa ustaz, jumpa dia minta duit. Orang lelaki pantang tengok perempuan. Ini fitrah. Betul atau tidak? So, dia tak kira ustaz, janggut panjang, janggut pendek, apa benda janggut kembang semana. Yang penting benda ni, dorongan-dorongan ini menyebabkan kepada maksiat, maka jangan layan dia. Jangan layan dia. Contoh dia, aslekum ko katna. Ini bahasa SMS. Siapa nama ni? Short message. Aslekum yena wan je. Yena ko katna. Nampak tak? Kebetulan dia duduk dekat Kampung Jabo di Terengganu. Aku kat Jebo. Nampak tak? Duduk Kampung Jabo tu, Terengganu dekat Dungun tu. Duduk mana? Kampung Jebo. Jadi nak bagi kalau layan makin menjadi sebab tu Allah sebut wala taqrabuz zina. Saya yakin sahabat-sahabat Syirul, Ustaz Lah, Yana, malam ini Yana, kita yakin tidak ada maksiat di kalangan remaja kita, insya-Allah. Ya. Dah Ustaz. Ya. Jadi bila kita maksudnya bertegur siapa di dalam sosial tu boleh. Boleh. Tapi kita kena tahu, kita jangan melampaui batas. Maksudnya bila ada seseorang ni hantarlah gambar awak tengah buat apa. Sebab tu Yana, makna gambar perempuan itu kalau boleh tidak perlu diletakkan pada profil Facebook. Dia punya apa, Twitter. Betul. Twitter. Twister, Tropicana Twister. Dah hampanya nak gelak kat aku. Kau pantang Jangan tampak kan. Makna Twitter tak payah. Tak boleh. Maksud dia nama siapa? Yana YS, Yana Samsudin. Gambar boleh tak ada. Gambar awak tak, minta maaf saya tak boleh bagi sebab apa? Ni larangan. Satu dakwah. Yang kau tergedik-gedik letak muka kau macam jebon mengandung pahal. Nampak tak? Akhir apa jadi? Orang boleh sihir Yana, kena ingat. Orang dengki dengan Yana. Orang ambil gambar Yana, buat pergi dekat Siam, buat pergi kat Indonesia, jumpa bawang pula mana bawang. Dia akan jampi. Andai Nabi, rambut Nabi diambil di Yahudi, dipintal-pintal rambut Nabi bertali-tali. Nabi sakit 40 hari. Apa dia? Sihir. Orang sekarang, anak dara sekarang tak jaga rambut dia. Dia sikat, dia buang macam tu. Orang dulu simpan rambut dalam almari. Sebab dulu nak buat jahat dengan Yana, pakai rambut dia. Saya boleh ajak. Betul ya? Tak payahlah nak belajar. Tapi benar tak betul. Duk ajak menatang apa? Makna tolong ingat. Itu yang kita. Dia ambil muka, muka ajak yang handsome ni. Ya. Nampak dia sebut aku tu? InsyaAllah handsome belaka ni. Saya. Handsome. Ni kain ni je handsome. Ni.
Jadi nak bagi tahu, awas. Boleh tanya khabar, tapi jangan melampau daripada yang sebenarnya. Itu maksud dalam cinta dalam Islam tadi. Oh, profile picture pun boleh sihir Ustaz. Tak sekap muka ajak, muka syarul, sekap muka orang tua ni tak masalah. Muka isteri saya pesan kat dia, jangan. Isteri saya sendiri, kalau ambil gambar, dia kata jangan masuk muka Umi dekat Facebook. Sebab apa? Something dia faham suasana hari ni. Kan? Dia panggil ilmu untuk memisahkan suami isteri. Tengok muka bini menyampah. Tengok muka lelaki menyampah. Sebab apa? Confirm ada sihir pemisah suami isteri. Itu maksud dia tadi ni. Jangan berlebih sangat. Apa jangan over. Itulah saya pun memang tak tengok. Sekarang saya pernah tengok muka Ustaz Hairi. Saya tengok. Tengok gambar je. Sekali gambar tu menjerit Ustaz. Oi! Oi! Kat gambar pun jerit. Saya baru tengok tadi. Ustaz, sebenarnya ni kita nak tanya Ustaz. Ada juga di kalangan remaja-remaja ni yang dah orang kata terlanjur sebelum kahwin. Terlanjur menyinta. Terlanjur menyinta, menyelam sambil minum air bergembung. Bila dah mengembung tu Ustaz, apa yang keluarga perlu buat Ustaz? Kadang-kadang ada keluarga yang marah, malu, halau keluar. Ada yang syuh dia kata keluar. Sampai macam tu. Ustaz, macam mana apa sepatutnya tindakan daripada family yang kena buat kalau kita menghadapi perkara-perkara yang macam itu Ustaz? Macam mana Ustaz? Allahu Akbar. Satu soalan yang cukup senang tapi susah dijawab. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sebab tu dah macam Ustaz Asrin sebut, wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Bila dah hampir tuan-tuan, bila dah terlanjur, susah nak selesai masalah seterusnya. Sebab apa? Sebab bila perempuan dah mengandung, macam mana? Macam Ustaz Asli mengandung, tak ada masalah. Lama dah. Tak beranak. Menendang budak ni. Tak ada masalah. Kan? Dia tak beranak pun tak apa. Tapi kalau Liana mengandung, tak ada bapa, macam mana nak selesai? Tuan-tuan bayang, yang berdosa ialah lelaki dan perempuan. Anak ini menanggung dosa. Dia orang bubuh anak haram. Betul tak? Betul. Yang haram ni siapa? Pak Amak ni. Pak dengan mak. Betul. Patutnya pak mak haram. Kena bubuh pak mak haram jadah. Betul. Anak jadi mangsa. Anak dibuang di tepi jalan. Anak ditanam hidup-hidup. Anak diseksa, dimasuk dalam lubang tandas. Wahai ibu, wahai bapa, kalaulah anak kamu yang terlanjur, macam mana nak selesai? Bang kena panggil lelaki. Dia tanggungjawab dengan apa yang dia buat. Ada orang kata, Ustaz, macam mana nak buat? Dia orang kata, tak payah kahwin. Kalau tak kahwin, tak selesai masalah. Tak selesai, macam mana nak buat? Anak lahir, tak ada bapa. Sekurang-kurangnya lahir ada juga bapa, walaupun bapa itu telah tak sah taraf. Kan dah mengandung 6 bulan dah kahwin. Tuan-tuan, memang tak sah taraf sebab 3 bulan kahwin dapat anak. Tengok-tengok 6 bulan dah boleh berjalan. Assalamualaikum. Mampus tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, masalah ini bukan masalah sekarang. Daripada dulu zaman saya dulu pun ada. Dulu dia orang tak panggil kita panggil skoden kan? Skoden tu. Dulu dia tak panggil skoden. Dulu dia panggil apa? Allahu Akbar, bila mengendap tu. Apa dia ada? Teropong. Bukan teropong. Bukan teropong apa? Teropong yang panjang tu. Apa istilah tu? Aku tak tahu. Hoi! Batu sikit Ustaz, batu. Batu. Apa? Dia 2 patah perkataan. Lupa idea tuan-tuan. Tak apa. Dulu istilah dia Allah tak tahulah. Tapi dulu lagi dahsyat. Dulu rumah kayu tuan-tuan. Zaman saya dulu rumah kayu. Bila kahwin saja, ni ada orang dia sanggup guna tu. Orang panggil apa? Gerudi tu. Gerudi. Orang utara panggil germit. Ni. Sekarang rumah batu pakai germit, tak pakai gerudi pun tak jadi. Dulu ni sanggup. Dulu ni orang tak makan, tak minum air ketum. Dia orang minum air akar pokok pinang. Rendam, bubuh, malam, mabuk. Bila mabuk, berlakulah kes macam mana? Apa orang panggil?
Dua perkataan. Kita pula kena teka. Okey, dua perkataan. Dua perkataan, okey. Berlakulah kes. Kes ni lah, kes itulah. Tut. Bila berlaku kes tu, dapat anak tuan-tuan, anak jadi masalah. Bila jadi masalah, ada yang dibuang. Ada yang dibunuh. Tuan-tuan, sebab itu saya nak bagi tahu lah, kalaulah ada di kalangan kita ni, yang dah berlaku dah kes ni. Bukan nak galak. Dah berlaku kes ni, selesai dengan jumpa mak ayah. Jangan, biar pilah, dialah. Biar dia mengandung seorang. Tapi yang berlakunya siapa pelakunya? Seorang lelaki. Kalau tak ada lelaki, berlaku tak? Seorang perempuan mengandung. Berlaku tak? Woi! Ada, tak mau dijawab. Tak berani jawab. Betul tak? Betul. Panggil sedia. Kerana lelaki. Tiba-tiba lelaki tak nak tanggungjawab. Bagaimana tuan-tuan? Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, nak selesai masalah, mak ayah kena selesai. Betul. Kalau nak bagi kahwin, kita bagikan kahwin. Walaupun tuan-tuan anak itu telah pun terlanjur lebih pada 6 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan. Kerana apa? Kerana maruah seorang anak tak akan ditebus tuan-tuan selepas itu. Tetapi kitalah yang menjaga maruahnya untuk masa depan anak kita. Ya. Tapi kenapa Ustaz? Sebab baru-baru ni adik saya baru bersalin. Dia dah baru dapat baby lah. Jadi saya tengok adik saya bersalin tu, dia susah tau. Maksudnya dia sakit dia apa semua. Jadi nurse-nurse banyak. Saya terfikir macam mana yang luar nikah. Dalam toilet macam senang je. Sebab tu saya kata tadi, nak buat benda baik banyak cabaran. Benda jahat, benda yang join dengan setan ni dipermudahkan. Nampak tak? Betul. Nak masuk neraka bukan benda susah, senangnya. Nampak tak? Pergi telanjang bulat bogey, pergi kat highway, biar lori trailer langgar, neraka jawapan dia. Tapi nak masuk syurga, belum tentu semayang 5 waktu boleh masuk. Kalau perangai dengan mak dia kurang hajar, tak bertanggungjawab dengan anak-anak dia, semayang. Dai ni tinted. Dai tinted, belum tentu. Janggut ni sampai ke siku. Sampai ke siku pula, ke lutut. Siku sini, tak kembang juga. Itulah. Maknanya nak bagi tahu. Relax bro. Anak muda bro. Anak muda bro. Kita anak Gini, muda. babe, bro. Sporting. Jadi makna nak bagi tahu sahabat-sahabat Syiro ni, Yana dan sebagainya, nak buat benda baik ada saja ujian. Nabi buat benda baik, benda jahat, sebesar-besar ujian juga kena atas Nabi. Ada Nabi kena gergaji, kepala putih 2, pecah 2. Contoh dia, Nabi susah, Nabi menderita, ayah saudara dia ludah muka dia, hari-hari ludah muka dia. Nak cerita apa? Nak tunjukkan kebaikan, nak bawa orang ke arah kebaikan. Ustaz Allah sebut tadi dah, dulu nak pergi ceramah macam dekat Padang, minta maaf, taubat tak dapat banyak. Betul atau tidak? Betul. Tapi hari ini kenapa dia apabila pemimpin, kepimpinan masyarakat, kampung, mak bapa, adik-adik di depan kita ni sokong, akhirnya kita dapat satu kejayaan pada malam ini. Ini dia. Yang penting istiqamah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dah terjawab dah soalan tu. Dah terjawab. Banyak benda kita nak tanya Betul. Ustaz. Tapi kita tanya-tanya je, apa kata kita pun boleh memberi juga. Kita ada Open. sebenarnya ada cabutan bertuah. Ya. Kita tengoklah malam ni semua bertuah, tapi dia ekstra bertuah tak? Jadi kita nak jemput, dah sampai dah. So sekarang kita minta lah Ustaz Haslin dengan Ustaz Abdullah masing-masing ambil 2 nombor. Ni dia ambil, siapa yang datang awal tulis nama ya? Oh ya ke? Saya nak ambil 2 tak boleh? Kalau siapa datang awal tu yang bawah sekali lah, betul tak? Ustaz 2. Sudah. Awak tak payahlah. Saya tak payah lah. Ustaz aja. Ustaz je. Kita buat Awak Ustaz. tak payah je, menyebut je. Okey, Ustaz boleh umumkan siapakah pemenang bertuah? Okey. Saya umum dulu Umumkan silakan. Tapi siapa yang diumumkan yang bertuah tu nanti boleh redeem hadiah tu di Kemah Urus Setia di bahagian mana ya? Di sebelah kiri saya. Sana. Tu dia. Sinun. Sana. Tapi malam ni saya nak bagi hadiah spesialnya kepada tu, boleh ambil di belakang. Ni Unti, saya punya gambar nampak tu. Handsome tak? Handsome. Gambar ni yang menjerit kat aku tadi. Inilah. Woi. Jangan dekat takut. Siapa bawa balik dia menjerit malam-malam? Hoi. Okey. Pemenang yang pertama. Drum sendiri.
S-O-Y. Oh. Ini tak mengaji. Buta huruf. Tadi pergi ke tu? Sahya. Okey, pemenangnya. Du. Sahya bin Alang. Ada tak? Sahya bin Alang. 1. Oh. Sahya bin Alang. 2. Ya, itu dia. Mana? Budak tu. Tanah adik. Bukannya. Sahya bin Alang. Siapa? Okey. Kalau bukan kau jangan bangun. Seterusnya, yang kedua. Nampak sama. Hasliza binti Husain. Mana? Sabar, Okey, sabar. pergi ambil hadiah. Tu sana. Mana? Tu. Terus. Okey, pemenang yang seterusnya. Wah, baik betul ya Allah. Boleh buat menantu ni. Silakan. Allah. Norman. Risau aku ni. Aduh. Masih. Ustaz Asli demam hari ni. Oh, ya ke? Bukan main. Demam tu. Patut pakai cool fever kat belakang tu. Norman bin Abdullah Kuti. Siapa? Norman bin Abdullah. Okey, insya-Allah Norman pergi ambil hadiah. Norman pergi ambil. Seterusnya Rosni binti Muhammad Ishaq. Oh, wanita. Ya. Rosni binti Ishaq. Jadi anda dipersilakan untuk mengambil hadiah anda Di sana. So tahniah barakallahu fikum kerana cabutan nama anda bertuah pada malam ini. Ya. Itulah nampaknya cabutan bertuah pun kita dah umumkan. Tapi sekarang pukul 10. Pukul 10 urus dia kata kita kena menjemput Luke lah. Promote juga. Jangan lupa ni nak dapat kat mana ni Asofa ni. Yang mana? Tolong Mahat Tafiz saya. Tolong. Dekat mana tu? Hoi, tolong. Oh, wah. Woi, tolong woi. Kalau bawa balik ni nanti malam-malam hoi. Tapi bagus tau kalau bawa kereta mengantuk letak sebelah. Betul. Ni sesiapa kalau suami balik lambat dekat rumah pakai ni. Dekat isteri. Ini apa Ustaz? Apa Ustaz? Macam mana kita nak apa dapatkan ni? dia di kemah itu? Ini adalah Asofa gel. Okey, pada Untuk anda orang semua. sakit lutut, sakit apa, siapa yang sembahyang tak boleh duduk, sapu. Kemudian dia berdiri, turun terus dalam kubur. Oh, yang tu ketawa ke main Ustaz yang tu. Dapat. Dekat sana. Tolong tuan-tuan Mahat Tafiz. Tolong. Jadi sekarang Jadi kita nak menjemput Luke untuk bersama-sama dengan kita. Syiro, ada apa ni kita nak tanya lagi sebentar dulu masuk. Okey, sebelum tu kita buka lah siapa nak tanya. Sekejap, kita buka siapa nak tanya. Siapa ada berani soalan? Siapa ada soalan? Bagi. Bagus dong ni tak ada soalan. Tanya dulu. Siapa yang ada nak bagi soalan pada dua ustaz kita ni, boleh angkat tangan, saya akan pergi kat dia. Siapa? Angkat tangan. Mana? Tu. Mana? Tu. Tu. Kau pergilah, jauh sangat. Tak boleh buka kasut ni. Boleh. Sebab nak tanya soalan dapat hadiah. Bang, sini bang. Bang kata bang, saya pakai kasut ni Pergi jap. Oi, dapat tepukan tu. Tanya dulu. Jangan bagi gigi, tanya dulu. Oh, tanya dulu. Okey bang, tanya dulu bang. Okey, Assalamualaikum. Siapa namanya? Zulkifli bin Abu Samah. Okey, Zulkifli bin Abu Samah. Zulkifli, tanyalah soalan dekat ustaz tu. Zulkifli duduk mana? PJ. PJ. Bukan duduk sana tadi. Dia bohong ustaz ni. Jangan bohong. Belum tanya soalan dah bohong. Jangan bohong. Jawab balik. Tanya balik Rol. Tanya balik. Ya, jangan bohong tau. Zulkifli duduk mana? Ya, dari PJ. Duduk dia tak nak. Silakan nak tanya ustaz mana antara 3 orang ni? Nak kasi jadi ustaz juga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak tanyakan kepada Ustaz Abdullah Khairi terutamanya. Macam manakah kita memang menjadi anak yang soleh? Itu saja. Okey, Assalamualaikum. Macam mana kita nak jadi anak yang solehah? Bagi hadiah. Soleh dan solehah. Bagi hadiah. Ustaz,
Bagi. Ustaz bagi Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan kau jual orang lain pula. Okey. Ustaz Abdullah. Sebelum Ustaz Abdullah jawab, saya nak minta Ustaz Syarul jawab dulu. Okey. Alhamdulillah. Sila. Macam Tak mana tahu nak jadi sangat. anak soleh, Sila. anak Tak baik? boleh jawab, malam ni potong separuh. Saya setuju tu. Silakan. Saya tak apa, saya watak jahat tak apa. Alhamdulillah. Senang je jawapan tu. Ya. Sebelum kita untuk menjadi anak yang soleh dan Bismillah tak ada, apa tak ada. Macam mana dia berceramah. Semua bersongkok ni kau tak nampak. anak yang soleh datangnya daripada ibu bapa yang soleh. Itu dia Ustaz jawapannya. Okey. Alhamdulillah. Salah. Padat dan kosong jawapannya. Itu yang penting. Jawapannya betul. Betul. Mana generasi yang baik datang daripada kepimpinan yang baik. Betul. Tetapi soalan dia tanya macam mana nak jadi anak soleh. Dia tak tanya bapa. Ya, ada dia. Silakan Salah. Tentulah. Ingat nak puji aku tadi. Samping warna merah macam itulah jawapannya. Samping ni jadi isu, aku buka lah samping ni. Jangan buka. Anak yang soleh. Saya nak jawab simple aja. Seorang anak yang soleh, bila bapa dia mati, anak tu boleh semayang jenazah bapa dia. Bila bapa tu mati, anak tu boleh mandi jenazah bapa dia. Bila bapa tu mati duduk dalam kubur, anak boleh hantarkan pahala doa untuk ayah yang ada dalam kubur. Saya nak tanya, kita boleh buat macam tu tak? Bapa kita mati, boleh mandi jenazah bapa tak? Boleh semayang jenazah bapa tak? Boleh doa jenazah bapa kita tak? Ini anak soleh. Tapi kalaulah tuan-tuan, bapa mati, duduk pakai kain samping warna merah, tapi duduk tepi pagar masjid, semayang pun tidak, tak jadi. Woi, tak jadi. Contoh. Contoh. Buang. Tinggal solat sependa sudah. Woi. Agak patut dah. Aku asyik Kita kena je. malam ni forum anak muda. Kita joke sikit tak apa ya. Santai. Mungkin ada yang tuan-tuan kata apa ni? Apa nama forum gelak-gelak, lara. Bukan tuan-tuan, kita nak penuhi anak muda. Yang ada ni anak muda semua. Betul. Betul tak? Alhamdulillah. yang ni tak yang tahu. nampak tua sikit pun. Okey, macam Ustaz cakap tadi, kalau kita sentiasa mendoakan arwah ibu bapa kita apabila sudah meninggal. Betul. Tapi yang belum meninggal ni kita patut mendoakan juga. Boleh tak Ustaz ceritakan bagi sedikit doa sebelum kita dah menutup dah, sedikit doa untuk para penonton kita boleh dapatlah kira buat amalan untuk harian untuk ibu bapa kita. Sedikit je sebelum Sedikit menutup. Disebut tentang doa, kalau kita nak jadikan anak kita anak yang soleh, boleh kita ambil satu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kalau kita nak lahirkan anak-anak yang soleh. Baik. Kemudian kita boleh doa juga. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang solat dan anak-anakku pun akan solat. Moga kau wahai Tuhanku mendengar doa aku. Kita merintih merayu. Saya nak ambil sikit anak soleh tadi Ustaz Yana yang bagi kat Lut tadi. Iaitu anak soleh ni insya-Allah sebut betul, 100% betul. Nak tambah mudah aja. Nabi sebut anak soleh ialah apabila anak ini mencari kawan-kawan baik mak ayah yang dah meninggal dunia, lalu diakrabkan semula. Itu juga anak soleh. Katalah ayah meninggal, so Syarul dengan ajak tengok siapa kawan mak ayah kita dulu. So kita pergi ziarah dia,
kita bantu dia. Kalau dia kaya, kita bagi dia hadiah. So itu juga menandakan anak yang soleh. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu-tetamu kita. Tepukan untuk mereka. Yana, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Haslin dan juga tak tahu siapa lah. Syarul, ajak. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Takbir. Okey. Baris,